Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersua kembali dalam edisi Mingguan Dunia Asia. Edisi kali ini antara lainnya memuatkan sidang kemuncak ASEAN di Filipina dengan isu-isu serantau dan antarabangsa, terutama pertikaian mengenai Laut Cina Selatan menjadi agenda utama rundingan. Di samping itu, Yemen diambang kebuduran akibat perang selama 2 tahun dan memerlukan segera bantuan kemanusiaan. Sementara itu, Korea Utara menjalankan ujian peluru berpandu balistik tetapi gagal ketika keadaan di semenanjung Korea semakin tegang dan China melancarkan kapal induk pesawat pertama buatan negara itu. Bagi perairan yang dipertikaikan itu, yang dituntut oleh beberapa buah negara anggota ASEAN dan juga China, Amerika Syarikat mengutuk kerja-kerja pembinaan struktur di perairan tersebut dan memberi amaran jika ia dijadikan kawasan ketenteraan. ASEAN ditubuhkan 50 tahun lalu dengan penduduk 626 juta orang dan gabungan GDP berjumlah 2.4 trilion dolar. ASEAN merupakan pertubuhan paling berjaya di rantau ini. Pertikaian mengenai Laut Cina Selatan dikhawatiri akan mencetus pergolakan bersenjata. Tidak seperti perang Syria, konflik di Yaman tidak mencetus pelarian. Bagaimanapun, keganasan dan sekatan-sekatan telah menjejaskan kemasukan bantuan kemanusiaan dan sumber ke negara itu. Yaman terjerumus ke lembah peperangan antara sekutu Iran, pemberontak Houthi dengan Pakatan Sokongan Barat yang diketuai Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 10,000 orang telah terbunuh dalam pertempuran yang mencetus krisis kemanusiaan. Perang selama 2 tahun mengakibatkan Yaman diambang kebuluran, menjejaskan sistem kesihatan, pencabulan hak asasi manusia yang meluas dan menghalang import makanan, sumber dan ubat-ubatan yang penting. Menurut Bangsa-Bangsa Bersatu, kira-kira 18.8 juta orang memerlukan bantuan makanan dan perlindungan di Yaman. Kanak-kanak paling turut terjejas dengan mengalami kekurangan zat makanan. Agensi-agensi bantuan dan pakar-pakar berkata kesengsaraan di Yaman hanya akan berakhir dengan penyelesaian politik untuk menghentikan peperangan. Di tengah-tengah ketegangan di semenanjung Korea, sistem pertahanan peluru berpandu Amerika yang kontroversial atau lebih dikenali sebagai THAAD telah tiba di Korea Selatan untuk melindungi negara itu dari serangan Korea Utara. Penempatan THAAD dikutuk oleh China, sekutu rapat negara komunis itu, dan Rusia. Perkembangan terbaru di semenanjung Korea tercetus ekoran satu siri ujian peluru berpandu Korea Utara serta amaran-amaran dari pentadbiran Donald Trump bahawa tindakan ketenteraan merupakan satu-satunya pilihan. Minggu ini, Korea Utara telah mengadakan latihan tentera dekat timur pantai bandaraya pelabuhan Wonsan. Media rasmi Korea Utara melaporkan pemimpin Kim Jong-un juga menyaksikan latihan tentera itu. Pyongyang menganggap kehadiran armada tentera laut di Amerika yang diketuai kapal pembawa pesawat diketuai USS Carl Vinson dan kapal selam bertenaga nuklear USS Michigan di semenanjung Korea sebagai persiapan untuk menyerang Korea Utara. Untuk mengukuhkan lagi kerjasama ketenteraan, Korea Selatan dan Amerika Syarikat telah mengadakan latihan bersama melibatkan kereta kebal dan jet pejuang. Latihan seumpam ini bermula dalam tahun 1977 dan diadakan sekali dalam 5 tahun tempoh perkhidmatan Presiden Korea Selatan yang juga merupakan ketua pemerintah tentera. Bagaimanapun, kali ini ia diadakan 2 kali dalam masa 5 tahun. Latihan yang lalu diadakan dalam bulan Ogos 2015. China melancarkan kapal induk pesawat buatan pertama negara itu. Kapal seberat 50,000 tan itu dilancarkan dari bandaraya pelabuhan Dalian pada hari Rabu, di mana kapal induk pesawat buatan Ukraine, Liaoning, juga mengalami pengubahsuaian
ekstensif sebelum beroperasi sepenuhnya dalam tahun 2012. Kapal induk pesawat baru itu dijangka beroperasi sebelum tahun 2020 selepas menjalani ujian dan pemasangan peralatan. Seperti Liaoning, reka bentuk kapal baru itu berdasarkan kepada kelas Kuznetsov bekas Kesatuan Soviet. Menurut media China, kapal induk baru itu akan membawa 24 buah pejuang Shenyang J-15 beserta 12 buah helikopter. China dipercayai merancang untuk membina sekurang-kurangnya 4 lagi kapal induk pesawat dengan salah sebuah daripadanya, Type 002, dilaporkan sedang dalam pembinaan di sebuah limbungan kapal di luar Shanghai. Menurut para penganalisa, kapal baru itu merupakan sebahagian dari rancangan untuk mengembangkan tentera laut China yang dijangka mempunyai sejumlah 267 hingga 273 buah kapal perang, kapal selam dan kapal logistik menjelang tahun 2020. Edisi Dunia Asia minggu ini juga memuatkan pembedahan pemindahan hati oleh sepasukan doktor dari Korea Selatan dan Mongolia serta kaedah terbaru untuk mengesan penyakit kanser menggunakan cacing, dan prosedur ini dikatakan akan mengurangkan kos untuk saringan ujian kanser. Di Korea Selatan pula akan paparkan pengeluaran garam terbesar di negara itu dan juga cadangan Thailand untuk menumbuhkan persekutuan pertanian organik serantau. Sepasukan doktor dari First Central Hospital dan Pusat Kebangsaan untuk Kesihatan Ibu dan Kanak-kanak Mongolia dan Pusat Perubatan Asan Republik Korea berjaya melakukan pembedahan pemindahan hati. Pembedahan ini mengambil masa selama kira-kira 15 jam oleh sepasukan 68 orang doktor. El Buncil Kam berusia 7 tahun telah diberikan kehidupan baru oleh ibunya. Menteri Kesihatan Song Tik-sik mengucapkan tahniah di atas usaha sama pakar-pakar bedah Mongolia dan Korea Selatan dalam menyelamatkan kanak-kanak perempuan itu. Doktor-doktor Korea Selatan Moon Dok-bo, Jung Dong-hwan, Kong Woo-yun dan Jun In-gu diberi penghormatan oleh Kementerian Kesihatan. Pembedahan dengan kos $31,000 itu merupakan pembedahan pemindahan hati yang ke-34 di Mongolia dan yang ketiga dilakukan ke atas kanak-kanak. Pembuat barangan elektronik Jepun Hitachi akan bekerjasama dengan sebuah firma untuk menghasilkan ujian saringan kanser yang menggunakan cacing nematod. Hitachi telah bersetuju untuk bekerjasama dengan Hirotsu Bioscience yang ditubuhkan oleh penolong Profesor Takaki Hirotsu di Universiti Kyushu. Ia bertujuan untuk menghasilkan satu kaedah aplikasi praktikal saringan kanser bersama firma lain yang menggunakan hematod. Para penyelidik berkata hematod 1 mm panjang mempunyai deria bau lebih baik daripada anjing dan migrasi ke air kencing pesakit kanser. Mereka boleh memeriksa jika seseorang itu mengidap kanser dengan mengira jumlah nematod yang terdapat dalam sampel air kencing di atas plate. Jumlah nematod sejauh ini diperiksa secara visual. Seperti Hitachi akan menggunakan teknologi untuk mengotomasikan prosedur tersebut. Peralatan prototipe akan mengambil gambar plate dan menggunakan keceriahan image untuk mendapatkan angka. Hitachi dan Hirotsu Bio merancang untuk menjalankan ujian klinikal dengan tujuan memperkenalkan kaedah ini bagi penggunaan praktikal dalam kira-kira 2 tahun. Prosedur ini dikatakan akan mengurangkan kos untuk ujian saringan kanser kepada kurang dari $100. Garam adalah anugerah alam semula jadi. Di perairan Sinan di wilayah Jeollanam-do adalah kawasan pengeluar garam terbesar di Korea Selatan. Setiap bulan April, kawasan itu akan sibuk dengan tuaian garam pertama. Ladang garam laut mula diperkenalkan di Korea Selatan pada tahun 1907. Sejak itu, kolam garam telah dibina menghasilkan garam menggunakan angin dan cahaya matahari.
Mula-mula air laut akan dipindahkan ke dalam setiap kolam garam. Selepas itu, ia tersejat selama kira-kira 25 hari oleh angin dan cahaya matahari. Kemasinan menjadi lebih 10 kali lebih tinggi semasa proses ini, di mana kristal garam juga mula terbentuk. Sepintas lalu, ia mungkin menyerupai sebuah padang salji atau ais nipis. Kristal garam mula membentuk seperti bunga putih. Garam adalah penting untuk tubuh manusia dan juga masakan. Bagaimanapun, penggunaan natrium yang berlebihan tidak baik untuk kesihatan, yang antaranya memburukkan lagi tekanan darah tinggi, edema dan masalah berpinggang. Tahap penggunaan natrium harian Korea adalah kira-kira 2 kali ganda piawaian global. Pengambilan natrium yang berlebihan tidak boleh diabaikan. Thailand mencadangkan bagi penubuhan sebuah persekutuan pertanian organik serantau negara-negara ASEAN untuk mempromosikan negara itu sebagai pusat pertanian organik dan perdagangan dalam ASEAN. Kementerian Perdagangan akan menganjurkan pesta organik terbesar di Thailand lewat tahun ini. Organic and Natural Expo akan diadakan di Pusat Convention Queen Suriket di Bangkok dari 27 hingga 30 Julai. Menteri Perdagangan Apriyadi Tantapon berkata kementeriannya merancang mempelawa perniagaan swasta dan petani organik untuk menyertai Persekutuan Pertanian Organik ASEAN. Organisasi yang dicadangkan itu akan digunakan untuk berkongsi pengalaman, kepakaran dan teknologi pertanian organik di kalangan pengeluar dan pengedar produk ladang organik di ASEAN, katanya. Bagi perancangan domestik, Thailand akan meningkatkan bahagian negara itu di pasaran dunia dalam sektor organik yang merupakan jalan paling mampan untuk membantu para petani dan menikmati gaya hidup lebih baik. Di bawah plan strategik untuk pertanian organik dari tahun 2017 hingga 2021, Thailand berharap untuk meningkatkan bilangan petani organik kepada 30,000 dan ekspor produk organik. Thailand meramal ekspor produk organik ke pasaran dunia akan meningkat sebanyak 10% setiap tahun dan 4 bilion baht setahun ketika ini. Kemboja mendapatkan semula sebahagian dari artifak-artifak era Angkor yang dicuri dari negara itu. Selain dari itu, edisi Dunia Asia minggu ini juga memaparkan pengeluaran produk tenusu yang terbesar di dunia serta perkembangan dalam penyelidikan untuk menghasilkan robot-robot pintar. Pada 20 April lalu, Galeri Seni British telah mengembalikan satu set barang kemas emas era Angkor yang dicuri kepada kerajaan Kemboja melalui kedutaan Kemboja di London, United Kingdom. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Kemboja pada 18 November 2016 telah mengesahkan bahawa Jonathan Tucker Antonia Toza, seni Asia yang berpengkalan di London, telah mengumumkan penjualan artifak India dan Asia Tenggara itu di ibu pejabatnya di London dari 3 November hingga 25 November 2016. Selepas mendapat maklumat, Kementerian Kebudayaan dan Kesenian telah memaklumkan kepada Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kerjasama Antarabangsa dengan mendapatkan campur tangan segera untuk meminta Jonathan Tucker Antonia Toza Seni Asia supaya mengeluarkan artifak tersebut dari jualan dan memulangkan semula ke Kamboja selepas negara itu meyakinkan bahawa artifak itu milik Kamboja melalui reka bentuk mewah dengan gaya seni yang unik yang dicuri dari negara itu. Kamboja juga merayu kepada muzium dan penggumpul lain di seluruh dunia yang memiliki artifak Kamboja secara haram supaya memulangkannya kerana artifak-artifak tersebut adalah aset tidak ternilai kepada negara dan rakyat Kamboja. Inisiatif The Belt and Road telah membawa satu kerjasama China-New Zealand dalam pengeluaran tenusu ke satu fasa baru ketika pengeluar tenusu terbesar China, Yili, membina sebuah pusat utama pengeluaran tenusu terbesar dunia di New Zealand. Ia mula beroperasi dalam lewat tahun lalu. Pusat pengeluaran Yili Oceania Dairy terletak di Canterbury Plains di South Island, New Zealand dengan pelaburan sebanyak 3 bilion yuan.
Ia menunjukkan keazaman Yili untuk menggunakan sumber-sumber semula jadi yang sangat baik seperti padang rumput yang banyak, lembu dan kos pembiakan rendah bagi membekalkan produk tenusu yang berkualiti tinggi ke seluruh dunia. Produk tenusu berkualiti tinggi tidak hanya memerlukan sumber susu yang baik, tetapi juga satu proses pengeluaran piawaian sangat tinggi. Di sini pengeluaran dan pembungkusan menggunakan mesin secara otomasi dan tanpa pengendali kawalan, ia mengurangkan sebarang kemungkinan pencemaran. Pada masa ini, perusahaan ini antaranya menghasilkan 56,000 tan tepung susu sepenuhnya, 30,000 tan susu tepung anak damit dan 80,000 tan susu cair. 40% produk tersebut akan dijual di negara-negara dan wilayah-wilayah di luar China. Selain Yili, sekumpulan syarikat tenusu yang lain dari China telah pun beroperasi di New Zealand. Beberapa buah syarikat juga mensasarkan Australia, Amerika Syarikat, Perancis dan negara-negara pengeluar tenusu terbesar yang lain. Robot pengemasan yang dinamakan MyBot sedang dimajukan di Korea Advanced Institute of Science and Technology Center for Robot Intelligence Technology. Robot diajar untuk mengesan sendiri di mana barang-barang terletak di dalam dapur dan berapa banyak jumlahnya, atau apa objek-objek yang bersebelahan dengan ketuhar gelombang mikro. Tugas-tugasan ini adalah sangat mudah bagi manusia, tetapi untuk mesin ini, jenis dan ciri-ciri objek adalah sangat sukar. Robot ini diajar untuk mengenali jenis dan warna objek. Sebuah robot haiwan peliharaan boleh mengekalkan perbualan secara berterusan dengan melihat ekspresi muka pengguna. Pembangunan kecerdasan buatan itu adalah sama pada dasarnya untuk melatih anjing. Robot akan diberi pujian bila melakukan sesuatu yang betul dan mengenakan penalti atau hukuman apabila ia melakukan sesuatu yang salah. Para penyelidik akan terus mengukuhkan kaedah pembelajaran ini sehingga ia melakukan apa yang mereka mahu. Pasaran untuk robot rumah dijangka berkembang pada kadar yang pesat. Dengan bahan-bahan tadi, Dunia Asia berakhir di sini. Dan sebelum mengundur diri, kami paparkan video klip penghijrahan berpuluh-puluh ribu burung ke Tianjin di utara China. Tianjin merupakan salah satu perhentian di sepanjang laluan migrasi burung Godwits berekor hitam dari Australia ke Rusia. Sehingga bertemu lagi dalam rancangan yang sama di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.